Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, ada pun tempat berpegang mereka itu, ialah firman Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasanya tiada bagi seorang mukmin manusia itu melainkan barang yang ia berusaha jua. Maka iaitulah umum, ayat ni umum ditaksiskan dengan hadis yang tersebut. Ya, apa hadis tersebut? Ayat ni dipanggil ayat yang umum. Mukhassis dia itu iza mata ibnu adam in qata amal. Bila mati anak Adam terpotong amal, melainkan 3 perkara. Kalau ikut daripada zahir ayat ni tak ada apa tu. Tidak ada bagi insan melainkan boleh buat. Ya. Mana anak pun tak boleh hantar doa pun tak ada. Dia masing-masing buat. Itu umum. Tapi ditaksiskan dengan hadis di atas. Iza mata ibnu adam, ila anak Adam termati, in qata amal ila min salasin. Maka terpotong daripada amalnya melainkan 3 perkara. Sedekah jariah dibuat, ilmu yang bermanfaat diajar, anak yang saleh berdoa begini. Ya, jadi terpotong amalnya. Amal siapa tu? Ya, man-mat, yang mati. Bukan amal orang lain tak sampai. Jaga bahasa hadis tu. Bila seorang mati terpotong amalnya. Mana dia tak boleh nak beramal lagi dah. Ya, dia terpotong. Ada pun orang nak bagi tak terpotong. Jangan silap faham ni, Wahabi ni baca hadis tapi kepala dia tak faham. Ikut kepala dia. Ya. Tak sampai. Jadi ilmu Wahabi ni dia panggil ilmu tak sampai. Jadi ilmu kita ni ilmu sampai. Pilihlah tuan-tuan nak pakai ilmu sampai ke ilmu tak sampai. Kan? Wahabi tak sampai, itu tak sampai. Tak sampai rasa engkau tak sampai. Ya, kita pakai mazhab kata sampai. Habislah. Maka kata kil, qala ba'duhum, kata kil ayat ni mansukhah kan? Ada juga kata kil. Kata ulama ayat ni dinasahkan hukum dia. Kiraat ada binasah hukum. Ataupun ditanggungkan atas perkara yang maksiat. Ya, maknanya siapa buat dia tanggung apa dia buat. Mana maksiat dia buat dia tanggung. Ya, dia tidak menanggung maksiat orang lain. Itu maksudnya. Dia orang lain buat maksiat orang lain lah, tak ada kait dengan kita. Kan? Walaupun anak kita dah suruh dia buat baik, tiba-tiba dia degil dia buat jahat, dia tanggunglah sendiri. Itu maksudnya. Kecuali kalau kita suruh dia buat, itu ada berangkai lah. Adalah umum hadis lain pula, man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna, siapa yang membuat, mana dia buat tapi sunnatan hasanah, jalan dia reka, jalan yang baik. Jalan baik umum, maka dapat dia pahala tu, dan orang yang mengikut dia. Begitu juga man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang mereka membawa sunnah perjalanan tak elok, maka dia dapat, dan orang yang mengikut pun dia dapat sama juga. Itu makna dia terang hadis. Jadi saya pendapat mengatakan mansukhah ayat ni. Wa an laisa lil insan illa ma sa'ah. Ini ayat mansukh. Setengah ulama. Atau ditanggung atas perkara yang maksiat. Mana masing-masing tanggung, tak terlibat orang lain masalah maksiat. Dia buat maksiat ditanggung sendiri. Dan lain daripada berapa banyak, ia lagi perkara-perkara yang mengingkarkan akan dia oleh kaum-kaum muda. Tahu kaum muda? Wahabi lah, orang dulu panggil kaum muda. Dia ada kaum muda, kaum tua. Macam-macam dulu, kaum muda, kaum tua, dengan bermacam-macam dakwaan yang batal, ya, dakwaan yang tak betul. Dan berapa banyak lagi wajah yang menunjukkan sesat dan karutnya, ya, fahaman Wahabi ini. Tetapi sekadar ini lepaslah dan memadailah bagi mereka-mereka yang mengambil fikir dan iktibar daripada tumpang yang sesat serta mereka itu. Jangan kita tumpang benda sesat. Lepaslah daripada tipu dayanya, insya-Allah ta'ala. Dan adalah adillah, mana dalil-dalil bagi bahasnya perhamba itu, perhamba pungut daripada kitab antara Ihya Ulumuddin bagi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, ya, daripada Majmu' bagi Al-Imam An-Nawawi, ya, besar kulit 20 kulit Majmu', ya, Syarah Muhazzam. Tapi Imam Nawawi tak habislah separuh, dia habiskan oleh Tajus. Dan daripada setengah daripada kitab-kitab fiqh yang muktabarah, ya, yang muktabar, maka pulanglah perhamba kepada menterjemahkan risalah Ta'limul Muta'alim. Tadi tawqiyah diselit sikit kan.
Dia kata syarat-syarat memilih guru lah. Dan ada pun memilih guru maka sahaja bahawa memilih akan yang terlebih alim dan terlebih wara'. Al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Wara' tu sifat baik tapi pada ulama' terlebih elok. Jadi ulama' yang wara', yang jadi yang waqra' boleh. Tak ada berkat ilmu. Dan terlebih tua. Jadi ulama' tu kita cari yang terlebih tua. Nisbah ilmu dan nisbah umur dia. Seperti bahawa memilih oleh Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pada ketika itu akan Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian daripada dia amat-amati, berfikir-fikir dan berkata, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, aku dapat akan dia syekh yang besar. Lagi pula berhemah, lagi banyak sabar dia. Dan berkata ia pula, tetap aku di sisi Hamad bin Abi Sulaiman, maka tumbuh aku tumbuh aku dan subur seperti tumbuh dan subur tanam-tanaman. Dan seterusnya bermusyawarah dan berkata ia pula, aku dengar akan satu kalimah daripada hukama mereka yang menghukum serta dengan dalil, itu panggil hukama. Kalau hukama dalam istilah sufi dia panggil orang yang telah sampai darajat ma'rifat sebenarnya. Di Samarkand, dekat makam Imam Al-Bukhari, Samarkand. Dan sanad Naqsyabandi itu banyak kan, 5 orang kan itu masyayikh daripada Samarkand. Berkata ia bahawasanya satu orang daripada penuntut-penuntut ilmu tadi berjumuk kira, mana bermusyawarah. Jumuk mana berjamak, berhimpun, mengira dan berbincang. Mana adakan muzakarah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Kalau di pondok ini penting. Ya, kita mengaji, kita muzakarah. Pada tengah baca ini semak kan. Mengira dan berbincang dan bermusyawarah dia akan daku pada menuntut ilmu dan adalah azamnya atas hendak pergi kepada Bukhara kerana menuntut ilmu. Jawab hakim, apabila engkau pergi kepada Bukhara, negeri Bukhari tempat imam apa? Imam besar hadis kita, Imam Bukhari. Apabila engkau pergi kepada Bukhara kerana menuntut ilmu, jawab hakim, apabila engkau pergi kepada Bukhara, jangan engkau bersegera-segera kepada pergi datang kepada ulama-ulama dan guru-guru dan berhenti olehmu di dalam 2 bulan. Kau pergi situ cek dulu 2 bulan, kau pergi tengok dulu 2 bulan hingga engkau amati dan engkau memilih akan satu guru kerana bahawasanya engkau pergi kepada satu guru yang alim dan memulai engkau dengan pertolongan bacaan, dengan potongan bacaan, tengok bacaan. Nasaya barangkali juga tiada menyukai akan dikau oleh ilmunya dan kelebihannya dan pengajarannya, maka engkau tinggal akan dia dan engkau pergi kepada yang lain pula, maka tiada berkat bagi engkau pada pelajaran itu. Yang kita betul-betul pergi tu pun duduk terus. Yang kita pergi tengok yang berhenti. Lepas tu tak sedap lah, pergi sana pula. Tak sedap lah, pergi sana pula. Habis. Lama kita pula apa? Ini tak sedap, semua tak sedap, kita sedap seorang. Satu. Yang kedua, tak ada istiqamah, payah lekat ilmu. Tunggu saya kata kau tanam pisang 2 batang. Satu pisang kau tanam, satu lagi kau tanam, seminggu kau cabut tanam tempat lain pula. Seminggu cabut tanam tempat lain pula. Dalam pokok yang pertama dah buah, pokok ni tak buah. Kau tanam cabut. Ya. Maksudnya apa? Kena tetap. Seorang menggali, 2 orang menggali kadar 100 kaki. Tapi seorang tu gali 100 kaki satu tempat. Yang orang gali 100 kaki 100 tempat. Mana dah baik? Satu tempat lah. Dia gali 100 kaki ke dalam. Yang ni sekaki. Di sana pula sekaki. Sana pula sekaki. Dalam banyak berapa kaki orang gali? 100 kaki. Ke mana? Tu 100 tempat dia. Padahal tak jumpa air pun. Yang ni 100 kaki tapi satu tempat dia pergi ke bawah betul. Itu maknanya tetap satu guru tu nak dia mestilah awal kita pergi tengok betul-betul segasi dengan kita lah ya. Kadang guru-guru kadang bukan dia tak elok, tapi kadang kita kadang tak berapa boleh pergi sebab kita ni perangai kita jahat macam-macam, kita kata begitu gini.
Kalau tu kenali dulu, dia sembahyang hajat tadi. Dia pun nak pergi mengaji dengan dia sembahyang hajat. Ada isyarat terima, dia terima. Kalau tak ada, minta maaf dia, cari guru lain gitu. Tentu je lah. Sebab ada hikmah di sebalik. Dia tak nak jadi double guru, lepas tu dia komen. Tu bahaya. Ya, tu bahaya. Tu maknanya duduk, kemudian cek betul. Kalau nampak ngam cepat kita terima. Kadang guru dia alim, tapi kadang-kadang penyampaian terlampau tinggi, kita tak boleh gigit pun ada juga. Ya, nanti kita pergi ni, namanya kita belajar, orang baca kita belajar. Orang lain faham dia tak faham, pun tak ada masalah juga. Jadi maknanya tengok yang keserasian. Bukan makna ilmu tu tak serasi, maknanya kedudukan kita tu. Maka amat-amati olehmu pada 2 bulan pada memilih guru tu. Ya, musyawarah yang besar sekali, minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Guru mana yang sesuai itu. Sebab dalam perjalanan tarekat sufiah pun begitu kan. Imamul Haramain, imam siapa? Guru siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru dengan Imamul Haramain, imam 2 tanah haram, bukan jalan-jalan besar tu. Ulama besar je tak kenal. Ya, tapi dia sampai kepada Ta'ala dengan Syekh Abu Ali Al-Farman. Dia sampai dengan guru lain. Dia berguru besar dengan guru lain. Sebab kadang guru dia segi ilmu ni dia hebat, tapi segi penyampaian rohani pula Tuhan letak kita sampai dengan guru ni. Itu tak sama. Dia kata guru dia hebat, dia sampai tak semesti. Ya. Kadang-kadang guru biasa dia boleh sampai. Ya. Sebab tu pembagian Allah SWT dia tak sama. Memang Ghazali tengok guru dia besar-besar macam jalan, tapi dia sampai dengan tukang jahit kasut tepi jalan. Tapi ulama hadis lah. Ini satu hal juga cerita ni, kadang-kadang dia orang pusing. Tengok kata tukang kasut dia bukan orang alim pun pada otak dengan dia orang muhaddis tu kan. Ada ke dia buat dekat kata saya tak ada ilmu tu. Imam Ghazali punya guru pun bukan orang alim. Ada kata orang tukang jahit kasut tu, jahit kasut kerja dia, ilmu tu sifat dia. Muhaddis, ulama hadis besar. Ya. Maka amat-amati olehmu pada 2 bulan memilih guru dan mesyuarah olehmu hingga tiada engkau berhajat kepada meninggalkan dia lagi. Jangan pindah sana, pindah sana, berpaling daripada dia. Maka tetap engkau di sisinya supaya adalah pelajaran engkau itu diberkatkan. Itu yang kita nak. Dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau akan manfaat yang banyak. Dia dapat beramal dengan dia dan seumpama. Itu dia antara. Jadi manfaat ilmu tu ialah kalau kita belajar, manfaat dia boleh menyebarkan, dia boleh mengajar. Kalau tidak pun sekurang-kurang ilmu nafi' tu dia boleh beramal. Ya. Setengah dia pun kadang-kadang tak manfaat. Dia wali tapi Allah Ta'ala jadikan dia jauh daripada orang. Orang tak belajar ni. Habis ilmu dia itu ada. Ya, orang mengaji 10 tahun boleh balik-balik buka restoran. Jadi teki kedai. Kitab langsung hilang. Padahal ni boleh kita Arab sama-sama dia ada berlaku. Sebab mungkin ada kesilapan adab dalam ilmu. Jadi ilmu dia tak dapat berkembang. Ya. Dia ilmu tu berkembang, itu tanda dia menyampaikan boleh menyambung, itu tanda keberkatan. Dan paling tidak keberkatan ilmu dia dapat beramal. Kalau ilmu tak boleh beramal tu tak ada berkat. Itu adalah silap niat kamu dan sebagainya. Dan demikianlah sahaja bagi berjumuk kira, maknanya bermusyawarah dan mesyuarat pada tiap-tiap pekerjaan, kerana bahawasanya Allah SWT menyuruh ia akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mesyuarat pada sekalian pekerjaan. Walhal tidak ada dapat seorang lebih cerdik dan bijaksana daripadanya, dan sedemikian itu disuruhkan dia juga dengan apa? Mesyuarat. Walaupun tengok ulama tak ada orang tani hebat ni, yang suci hebat, tapi kita bincang kita tengok. Ia bermusyarat akan sahabat-sahabatnya sekalian pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu dihajatnya pada rumah pun dimusyarat juga. Maknanya wa amruhum syura bainahum. Urusan kita ialah mesyuarat, bincang. Apabila bincang dia banyak keberkatan. Orang ni ada pandangan ni ya. Kadang ikut pandangan kita katakan puasa elok, tapi bila orang pergi beranuk, ada terganjal pula. Jadi elok berbincang. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiada binasa seorang kemudian daripada berjumuk kira, yakni bermusyarat. Mana keputusan daripada musyarat diberkati oleh Allah termasuk. Ya. Kalau kita buat sendiri je, kadang-kadang kita rasa tiba pun sangkut. Ada masalah sebab kadang-kadang pemikiran kita tak sejauh apa yang kita dapat bila berkeputusan dapat dalam syurah ataupun musyarat. Itu di antaranya.
Kemudian dan satu lagi dikatakan bahawa manusia itu 3 macam. Pertama, cukup satu lelaki. Yang kedua, setengah lelaki. Yang ketiga, tiada apa-apa. Ya. Satu manusia cukup rijal, kelaki-lakian ni. Maka yang cukup satu lelaki apa makna dia? Mereka yang ada baginya pandangan yang betul dan musyawarah dia. Dan yang kedua, yang setengah laki-laki, dia mereka yang ada baginya pandangan yang betul tapi tiada musyawarah. Dia tak ada musyawarah, dia mana apa? Separuh hilang keberkatan itu. Musyawarah kita bertukar pandangan tu penting. Sebab manusia ni ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi bila kita cantum tu banyak manfaat dia. Musyawarah betul lah. Ada musyawarah mafia pun ada. Buat musyawarah tapi kau cakap dia. Itu musyawarah mafia. Ada kan ni. Ni kau cakap macam tu. Pengurusi ni kau musyawarah dengan dia suruh tak musyawarah. Dia kata pasal buat musyawarah, dia kata buat ni ikut keputusan saya. Dah. Oh, itu macam mafia tu. Macam gangster punya musyawarah. Tu musyawarah kita ambil pandangan macam pandangan seorang. Oh, kita garap kan. Dan berkata Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an bagi Sufyan Al-Thawri rahimallahu taala, bermusyawarat olehmu pada pekerjaan engkau serta orang-orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Tapi musyawarat pun tengok sifat pula. Orang yang kita nak buat musyawarat tu semua orang yang gerun dengan Allah Ta'ala, baru dah hasil nur ni. Kalau musyawarat sama semua kaki puaka tak happy. Nama je musyawarat tapi apa tak ada hasil, ya. Dia mesti musyawarat dengan orang yang ada kegerunan hati dia dengan Allah, barulah ada hasil natijah yang sangat berkat. Dan bermula menuntut ilmu itu setengah daripada setinggi-tinggi pekerjaan. Tak ada perkara paling besar ialah menuntut ilmu. Dan yang sepayah-payah, ujian banyak, ya, nak mendapat dia, nak menghasilkan dia, ujian tu macam-macam ujian dia. Maka adalah bermusyawarat pada yang terlebih cita-cita dan terlebih wajib, ya. Mana terlebih mustahak kita ada musyawarat supaya sentiasa kita dapat maknanya keberkatan dalam mencari ilmu. Kemudian sabar dan tabah dalam belajar. Wallah.